Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Faizul, nombor metrik 062960. Wakaf adalah memutuskan bacaan, iaitu suara dan nafas pada akhir kalimah seketika dengan niat untuk menyambung kembali bacaan tersebut. Terdapat satu lagi istilah yang seumpama wakaf, iaitu qata, yang membawa maksud memutuskan bacaan pada akhir ayat dengan niat untuk menamatkan bacaan. Mewujudkan bacaan seperti tartil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah pada surah Al-Muzammil. Kedua, merupakan kewajiban bagi kesempurnaan ilmu Al-Quran oleh pembaca. Ketiga, mengetahui makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih jelas oleh pembaca dan para mustami, iaitu pendengar. Keempat, menunjukkan kefahaman pembaca Al-Quran pada makna ayat-ayat Al-Quran. Pembahagian wakaf. Yang pertama ialah wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ialah memutuskan bacaan Al-Quran kerana darurat atau terpaksa tanpa kehendak pembaca. Contohnya ialah bersin, lupa, habis nafas, sakit dan sebagainya. Hukum wakaf ikhtiari ialah harus. Jika ingin menyambung bacaan, hendaklah bermula dengan ibtidak pada awal ayat. Yang kedua ialah wakaf intizari. Wakaf intizari ialah memberhentikan bacaan pada kalimah Al-Quran yang melibatkan riwayat qiraat yang berbagai. Pada wakaf ini, pembaca memberhentikan bacaannya pada kalimah-kalimah tertentu bagi menenangkan khilaf atau riwayat-riwayat qiraat yang lain secara mengulang-ulang bacaan. Hukum wakaf intizari ialah harus ketika mempelajari ilmu qiraat sahaja. Yang ketiga ialah wakaf iktibari. Wakaf iktibari ialah memberhentikan bacaan pada kalimah tertentu bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum, menjawab pertanyaan yang berkaitan ayat tersebut atau menerangkan cara wakaf. Hukum wakaf iktibari ialah harus untuk mengajar sahaja. Yang keempat ialah wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ialah memberhentikan bacaan pada kalimah yang dipilih dan dikehendaki oleh pembaca Al-Quran tersebut. Wakaf ikhtiari terbahagi kepada dua, iaitu Al-Jaiz dan Al-Qabih. Wakaf ikhtiari Al-Jaiz ialah bermaksud harus, iaitu berhenti bacaan pada kalimah yang diharuskan malah diperbolehkan untuk berhenti kerana sempurna maknanya. Wakaf ikhtiari Al-Jaiz terbahagi kepada tiga. Wakaf yang pertama ialah wakaf tam. Wakaf tam ialah berhenti pada ayat atau kalimah yang sempurna maknanya dan tidak berkaitan dengan perkataan atau kalimah seterusnya, sama ada secara lafaz atau makna. Hukum berhenti pada wakaf tam ialah harus dan disarankan untuk menyambung bacaan pada kalimah seterusnya tanpa perlu diulang kalimah sebelumnya. Wakaf tam berlaku pada beberapa keadaan, antaranya ialah wakaf tam pada akhir ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat kelima yang merupakan akhir tema tertentu, dan memulai pada ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Sesungguhnya, orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Surah Al-Baqarah ayat 5 hingga 6. Berhenti pada kalimah Al-Muflihun dalam ayat kelima di atas merupakan akhir tema yang membicarakan keadaan orang-orang beriman, sedangkan kalimah berikutnya pada ayat ke-6 berkaitan dengan orang-orang kafir. Oleh yang demikian, wakaf pada ayat kelima merupakan wakaf tam. Wakaf tam pada pertengahan sebelum akhir ayat. Contohnya seperti wakaf pada kata Ad-Hilah dalam surah An-Nam, kemudian melanjutkan hingga akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Maksudnya, raja perempuan itu berkata,
Sesungguhnya raja-raja, apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina dina, dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Surah An-Naml ayat 34. Waqaf tam pada satu perkataan setelah akhir ayat. Contohnya pada kalimah wabillahi pada surah As-Saffat yang dibaca dengan cara menyambungkan ayat 137 hingga 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Wabillahi afala ta'qilun. Maksudnya, dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad berulang alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi dan juga pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? As-Saffat ayat 137 hingga 138. Bahagian kedua bagi waqaf ikhtiari al-jaiz ialah waqaf kafi. Waqaf kafi adalah berhenti pada satu ayat yang tidak ada kaitan dengan perkataan atau kalimah sebelum atau selepasnya secara lafaz, tetapi mempunyai kaitan pada maknanya sahaja. Hukum waqaf kafi adalah digalakkan untuk berhenti, kemudian menyambung semula kalimah yang selepasnya. Contoh waqaf ini adalah seperti ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Berhenti pada akhir ayat ke-6 merupakan waqaf kafi, kemudian melanjutkan pada ayat berikutnya. Ini kerana ayat ke-6 sudah sempurna maknanya dan tidak ada kaitan lafaz dengan ayat ke-7, melainkan maknanya sahaja. Bahagian terakhir di dalam waqaf ikhtiari al-jaiz ialah waqaf hasan. Waqaf hasan adalah berhenti pada suatu ayat atau suatu perkataan yang sempurna dan masih berkaitan dengan kalimah setelahnya, sama ada dari segi makna ataupun lafaz. Hukum waqaf hasan adalah baik atau dibolehkan. Jika waqaf hasan terjadi pada akhir ayat, dibolehkan untuk meneruskan pada kalimah berikutnya. Tetapi jika waqaf hasan terjadi pada pertengahan ayat, dibolehkan atau diharuskan untuk mengulang semula ayat tersebut bagi mengelakkan berlakunya waqaf qabih, iaitu waqaf yang buruk maknanya. Contoh waqaf hasan pada akhir ayat ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Contoh waqaf hasan pada pertengahan ayat pula A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh kedua waqaf hasan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Ayat 219 dibaca wasal dengan ayat 220 adalah digalakkan kerana makna pada ayat 220 berkait dengan ayat 219. Akan tetapi, waqaf pada akhir ayat 219 masih dibolehkan. Namun, kalimah atau ayat berikutnya iaitu ayat 220 tidak dapat difahami maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Fatihah binti Azlan. Nombor matrik 062948. Saya akan menerangkan tentang waqaf al-ikhtiari al-qabih. Jadi, al-qabih bermaksud keji atau buruk, iaitu wakaf pada ayat atau kalimah yang tidak sempurna maknanya. Lebih tepat lagi berhenti pada kalimah yang tidak sempurna maknanya dan selepasnya
ada kalimah yang berkaitan dari segi lafaz dan makna. Wakaf al-kabir terdiri daripada 3 keadaan, iaitu yang pertama, berhenti pada kalimah yang tidak lengkap dari segi tata bahasa Arab. Kedua, berhenti pada kalimah yang merosakkan makna. Ketiga, berhenti pada kalimah yang membawa makna yang buruk terhadap Allah. Contoh yang pertama pada wakaf Al-Qabih yang berlaku dalam ayat atau surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah wakaf pada kalimah yang tidak dapat difahami kerana mempunyai kaitan dengan lafaz dan makna kalimah selepasnya. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Contoh wakaf al-kabih pada kalimah tersebut adalah Alhamdu. Ini kerana kalimah tersebut sempurna maknanya apabila digabungkan dengan kalimah Allah. Maka sebaiknya membaca dengan menggabungkan kedua-dua kalimah tersebut. Jika tidak, wakaf pada kalimah pertama dikira sebagai wakaf al-kabih. Contoh yang kedua ialah berhenti pada kalimah yang tidak sesuai dengan sifat yang layak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya berhenti pada ayat wa ma min ilah, iaitu ayat tersebut merujuk kepada ketidakwujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembaca perlu menyambung bacaan sehingga sempurna maksud sebenar ayat tersebut, iaitu tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bacalah ayat dengan wa ma min ilahi illallah. Contoh yang ketiga adalah berhenti pada kalimah yang menyebabkan perubahan makna. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 43, iaitu berhenti pada kalimah la taqrab al-salah. Ia tidak menyempurnakan maksud ayat sebenar. Ini kerana ia akan menganjurkan untuk tidak mengerjakan solat, sedangkan maksud ayat tersebut adalah sempurna sehingga pembacanya diteruskan pada kalimah seterusnya. Jadi perlulah membaca ayat iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sadaqallahul azim. Ibtida. Ibtida menurut bahasa Arab adalah permulaan. Ia merujuk kepada perlakuan meneruskan atau memulakan kembali bacaan setelah wakaf seketika. Pembahagian ibtida. Ibtida terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu ibtida jaiz dan ibtida ghairu jaiz. Ibtida jaiz bermaksud permulaan dan penyambungan bacaan Al-Quran yang diharuskan. Hukum ibtida jaiz adalah harus, kerana ia tidak menjejaskan makna pada kalimah tersebut. Ibtida ghairu jaiz pula bermaksud permulaan dan penyambungan bacaan Al-Quran yang tidak diharuskan. Hukum ibtida ghairu jaiz adalah tidak harus. Ini kerana bacaan tersebut akan menyebabkan makna pada bacaan tersebut tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Sadaqallahul azim. Ini merupakan contoh ibtida ghairu jaiz. Bacaan yang wakaf pada kalimah qalu dan kemudiannya ibtida pada kalimah setelah inna Allah adalah tidak diharuskan atau ditegah. Ini kerana maksud bacaan tersebut adalah terpesong sama sekali. Kepentingan ibtida. Ibtida mempunyai beberapa kepentingan dalam bacaan Al-Quran yang betulnya kerana keterikatan dengan wakaf itu sendiri, iaitu penjagaan dan pemeliharaan keutuhan makna Al-Quran yang dibaca agar sesuai dengan yang maksud ayat Al-Quran yang sebenar.